Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel YouTube Afan Mustaqim. Terima kasih kepada semua yang masih setia lagi menyokong kami. Dan kepada yang baru jumpa channel ini, bantulah saya dengan menekan button subscribe. Come on guys, channel ini dah nak dekat 100,000 subscriber. Jadi bantulah saya agar mencecah 100,000 subscriber. Sebelum saya mulakan eksplorasi, sebelum saya mulakan penceritaan, saya nak memberi peringatan dan amaran keras. Dan juga saya menafikan kepada sesiapa saja yang mengatakan video ini bertujuan untuk menakut-nakutkan anda pergi ke Sedim. Tidak benar tuan-tuan, 2 kali, 3 kali, berkali-kali salah. Sedangkan Sedim itu adalah tempat yang cantik dan menarik untuk dikunjungi kepada yang peminat outdoor. So, anda sangat dialu-alukan untuk berkunjung di Sedim. Jadi video ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada diri saya sendiri, pengajaran kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan yang menonton video ini. So, kita masuk kepada penceritaan yang first sebelum kita teruskan kepada eksplorasi. Penceritaan daripada pihak penyelamat, iaitu bomba lah. Pihak penyelamat saya bahagikan kepada 3. Pasukan pertama, pasukan yang mencari di kawasan permukaan. Pasukan kedua, pasukan penyelam. Dan pasukan ketiga, unit pengesan anjing K9. So, pasukan pertama, bila dia dapat kes lemas, mereka mencari dekat kawasan mangsa jatuh dan mereka memperbesarkan radius tetap tidak dijumpai. So, mereka antara salah satu kaedah yang mereka gunakan adalah menggunakan kayu menahan di dalam pusaran lubuk siku tersebut. Untuk apa tuan-tuan kita buat macam tu? Kita buat macam tu bila ada objek yang duk berpusing-pusing di dalam pusaran air tersebut, dia akan berlanggar dengan kayu. Impak pelanggaran air, arus air dengan impak pelanggaran objek sangat berbeza impaknya. So, bila ada impak yang kuat, kita tahu ada objek ataupun batu yang melanggar kayu itu. Tetapi tidak terima sebarang pelanggaran. Maksudnya, tak ada dekat situ. Dan mereka teruskan lagi radius lain, tetap tak jumpa juga. Kemudian pasukan penyelam turun cari dekat tempat jatuh dan juga radius lain, tempat lain pun tetap tidak dijumpai. Kemudian penduduk kampung kata, tolong cari lagi sekali dekat lubuk siku sebab bawah lubuk siku tu ada satu lubang macam gua. Mungkin dia tersangkut dekat situ. Penyelam pun turunlah lagi sekali. Bila dia pun turun, tak jumpa pun sebarang gua. Tak jumpa pun sebarang lubang. Jadi tidak ada di situ. Kemudian datanglah anjing K9. Okey, anjing K9 datang bersama penjaganya. Bukan semua orang boleh jaga anjing tu. Dia ada penjaganya. Nak cari keserasian tu bukan senang, tuan-tuan. Jadi bila dibawa ronda, anjing K9 tersebut berhenti dekat lubuk siku tu dan seolah-olah memberitahu, cari dekat sini. Aku dapat rasakan ada kehadiran dekat sini. Bila dicari lagi, tetap tidak jumpa, tuan-tuan. Bila dah tak jumpa, penjaga dia tariklah pergi ke tempat lain untuk melakukan pencarian di tempat lain. Tetapi dia tak nak berganjak daripada situ. Bila dah tak nak berganjak, penjaga dia pun tarik secara paksa lah. Bila dah tarik secara paksa ni, merajuk lah tuan-tuan. Anjing pun pandai merajuk, tuan-tuan. Bila dah merajuk, so penjaga dia bagilah rehat, nak bagi makan dan nak ajak bermain. Anjing ni dilayan bukan hanya makan saja, dia ajak bermain sekali. So contohnya bola. So penjaga dia baling bola, anjing tu sepak balik dekat penjaga dia ataupun gigit bagi dekat penjaga dia balik. Tapi anjing tu merajuk, dia tak nak makan, and then dia tak nak bermain. Nampak tak? Dia dapat rasakan something dekat situ. Bila dah tengok cool sikit anjing K9 tu, penjaga dia bawa teruskan pencarian. Tetap dia pergi dekat lubuk siku tu juga. Sedangkan dah bercari dah, dah mencari dah, tak ada apa-apa pun kat situ. Setelah berhari-hari, keluarlah mangsa tersebut daripada pusaran lubuk siku itu juga, tuan-tuan, dalam keadaan bogel dan separuh bogel. Selalu kalau jadi dekat situ, dia akan keluar balik mangsa mesti dalam keadaan bogel ataupun separuh bogel. So, sampai sekarang menjadi misteri apakah yang menghalang pandangan pasukan penyelamat untuk nampak mangsa dan apakah yang menghalang mangsa untuk keluar daripada pusaran itu.
Jadi kita teruskan eksplorasi. Sebelum kita nak teruskan eksplorasi, anda kena tengok saya ada highlight sedikit video dan juga saya ada temu ramah secara ringkas dengan Abang Syam. Orang lama dekat situ. Dia antara yang banyak ilmu pengetahuan dan sejarah misteri tentang sedim. So, layan. 18 tahun yang ditemui lemas di hutan Lipur, latar Bukit Hijau dekat Sedim, Kedah. Arwah yang turun berseorangan ke kawasan Lubuk kemudiannya secara tiba-tiba lemas. Secara tiba-tiba lemas. Secara tiba-tiba lemas. Jadinya macam saya pernah terdengar cerita lah. Sebab dulu bomba pernah rescue dekat sini pasal satu operasi lemas. Ya, betul. Jadi perkara dan peristiwa ni kerap kali berlaku lah. Kegerapan tu bukanlah setiap tahun, tapi bila berlaku tragedi dia sama. Ya, betul. Maksudnya dia akan jatuh di lubuk yang sama. 2-3 hari cari, dia akan keluar dekat lubuk yang sama juga. Kadang-kadang dalam keadaan separuh bogel ataupun penuh bogel. So Abang Syam, apa komen Abang Syam tentang peristiwa tu macam? Peristiwa tu dia mungkin bersangkutan juga dengan mistik, ataupun mungkin faktor dalam air tu, tarikan air tu yang membuatkan dia mangsa tu berada dalam sungai tu 3 atau 4, paling lama pun 3 hari lah. 3 hari. Hamai api lah bomba pun macam mana pun, hamai api lah Jerusalem pun, hamai api lah kamera dalam sungai pun, saya nak tengok rumah baru ni memang limit 3 hari. Limit 3 hari. 3 hari tu dia akan naik lah. Mungkin masa tu mangsa dah melembur mungkin kan, mungkin saya kata badan dia dah penuh oksigen, baru dia akan mungkin keluar. kemungkinan itu daripada segi apa kata kita tengok teori. Kalau dari segi mistik tu boleh dikatakan ada juga. Sebab apa, benda-benda ni kita tak boleh nak menghalang dan kita tak percaya benda tu ada. Betul. No? Kita main kat tempat ni memang nak seronok, tapi nak seronok tu kita kena beringat. Kalau tak beringat apa semua, langkah kita tak beringat, kita tak lampau seronok. Mulut satu lagi. Mulut tu kalau celupak, insya-Allah lah. Betul. Dia akan bertemu apa yang celupak tu. Dalam hutan. Betul, dalam hutan bukan tempat kita tuan-tuan. Bila tak ada hati-hati tu, bertambah berani sangat benda. Kadang-kadang yang jatuh tu pun bukan dia selam, lepas tu dia tak timbul, tak. Kadang-kadang dia jatuh, bila jatuh tu Sungai Sedim ni dia banyak dengan batu. Tu tak orang tepak kerah. Betul. Tepak kerah ada batu banyak. Bila batu banyak ni jatuh, dia terhempak kepala dia kena batu kan, masa tu dia tak sedap dia masuk dalam sungai. Dia tak ditimbul dah kan. Ataupun sedap-sedap air dalam kitaran air dalam sungai tu dia ada kitaran dah kan. Abang tahu kan. Bomba ni kan. Macam mana dia sedut dia apa semua, kita pun pandai berenang macam mana apa, kena kaki krem. Betul. Kebetulan hang masuk dalam tu, apa salahnya ada yang alam mistik tu pun berkenalan. Mungkin lah saya kata. So dekat tempat tu orang panggil lubuk apa macam? Itu yang banyak kan selain berlaku tu di lubuk siku lah orang panggil. Lubuk siku. Lubuk siku. Dalam lagi lah, maksudnya nak pergi ke tempat tu kena trekking ke macam mana? Dia tak, memang boleh nampak. Dulu zaman 20-an ke bawah tu memang kena trekking. Dia tak boleh nak masuk apa ikut sekolah ni. Sekarang ni lorong macam-macam lorong dah ada. Sebab dia lubuk siku tu dulu kawasan yang kalau kita naik di atas tu dia ada satu kawasan yang dah terlalu terokong untuk buat parking, buat kedai makan apa semua kan. Dulu lah kan buat kerajaan buat pembangunan yang sekarang terbekalan sementara. Jadi sekarang ni tempat tu dah boleh orang awam masuk. Orang-orang masuk tempat tu memang dia yang kata lubuk siku tu dia terlampau apa kata, dia ayak dia batu dia terlampau licin. Kalau kita pijak silap step memang dia akan jatuh lah kan. Itulah punca terjatuh tu sebab batu tu licin lah. Batu licin. Okey, so Abang Syam untuk pengakhiran kata lah, apakah pesanan Abang Syam kepada orang luar ataupun orang kampung di sini juga yang mana yang hendak pergi explore ke tempat-tempat tu, dan apabila yang bawa family mandi ke sini, apakah pesanan dan sedikit pesanan lah Abang Syam kepada viewer-viewer kami? Saya untuk orang kampung saya tak ada pesanan, sebab orang kampung ni mereka lebih arif tempat ni. Saya pun hanya menetap di sini hampir baru 16 tahun. Baru 16 tahun. Jadi orang kampung ni daripada kecil sampai ke besar dia duduk sini kan. Tiada pesanan untuk orang kampung sebab daripada tahu lubuk-lubuk ni benda bahayanya. Tapi untuk orang awam saya nasihatkan lah, kalau nak datang Sedim boleh dialu-alukan datang, tapi jangan asal kosong. Kalau datang tu kalau tengok tempat awam, tempat tu memang untuk mandi awam, okey, teruskan. Ambil apa kata kawasan, pacaklah kemah apa semua, mandilah. Tapi kalau kawasan yang saya masukkan tadi asal kosong, bila kawasan awam dah penuh, dia explore cari tempat yang kosong juga. Yang tak ramai. Maksudnya hak kosong tu lah kita tak tahu ada penghuninya ataupun ada benda tempat tu selamat ataupun tidak. Bila kita ikut rodong, tengok kosong saja, okey kita masuk. Lepas tu kawasan tu mungkin bahaya, tak berhati-hati, itulah mendapatlah benda yang kita tak inginkan akan berlaku. So
berhati-hatilah nak mandi di sungai ni. Sebab apa? Sungai ni tempat yang keras. Betul. Nah, maksudnya ada batu-batu dia kan. Semua kan kalau licin kena batu sakit apa semua kan. Dan di stadium ni tak ada yang dalam sangat kan. Maksudnya ada tempat yang macam saya kata lubuk siku tu ada dalam, lubuk kawah ada dalam, lubuk Titi Cina tu pun dalam. Tapi kawasan-kawasan yang dalam ni bagi saya dalam sungai kalau tak ada tarikan air, insya-Allah dia akan hanyut ke depan dan kita akan timbul balik kan. Tapi kalau kita jatuh terhempak apa semua dengan batu apa semua dan lepas tu kena tarikan air pula, kaki kita kering pula. Memang tak ada apa-apa lah. Betul. Hebat macam mana kita sekalipun dalam air, dalam hutan ni bukan tempat kita. Kita berenang macam mana, cekap sekalipun bila dah kering kita tak boleh buat apa. Kita boleh minta tolong sajalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, anda dah dengar cerita pasal bomba, anda dah dengar cerita pasal Abang Syam, orang Sedim sendiri. Jadi kita akan pergi ke lokasi di kawasan siang hari. Kita akan masuk ke sini. Let's go. Sini, kawasan sini tuan-tuan, tak boleh nak mandi tau. Macam Abang Syam cakap tadi, signboard dilarang mandi pun dah ada. Tapi macam biasalah orang kita, lagi dia nampak benda yang dilarang, terlarang, lagi dia nak buat. Dia kita tengok sini banyak orang mancing lah. Tapi nak mandi tu memang orang kata apa, bukan tempat yang selamat lah. Kalau anda nak mandi manda, anda boleh pergi ke camp di bawah tadi. Ni kita berada di atas. So anda boleh pergi ke camp. Dekat situ kalau anda nak mandi, banyak camp. Camp Abang Syam tu adalah salah satu camp di Sedim ni, Sedim Eco Resort. Ada juga camp yang lain. Di situ, di tempat camp yang ditempatkan tu, memang antara tempat yang orang kata apa, air tu level yang boleh mandi lah. Level selamat untuk mandi, selamat untuk family, anak-anak kecil untuk mandi manda di situ. Tapi di sini kita tengok view di depan. Saya akan tunjukkan dekat anda. Ada signboard yang mana Abang Syam kata tu dilarang mandi manda di kawasan sini. Okey, dia punya jeram di bawah lah. Air terjun dia di bawah. Dekat sini tak nampak sebab ada hutan. Kita akan turun di bawah nanti. Okey, so sinilah signboard dia. Inilah signboard dia, terang-terangan dipacakkan signboard di sini. Awas, saya tolong baca untuk anda. A-W-A-A-W tambah S belakang S. Awas. Awas. Dilarang mandi manda di kawasan ini. Sebab apa dilarang? Sebab water level dia laju, batu licin dan juga dia punya jeram lain macam. So sini kita nak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga licin aku sah. Ikut bertangga. Okey tuan-tuan, sinilah orang panggil Din, ni lubuk siku lah. Okey, sinilah orang panggil lubuk siku. Di mana jeram dia laju-laju kan. Sekarang ni musim panas tau. So kalau anda tengok air macam sebelum ni saya pergi tak berapa laju macam sekarang. Dia punya batu tu, tengok tu, batu dia agak pelik sikit. Ada batu dalam batu. Kalau anda tengok tu, kawasan air dalam tu. Saya tunjuk tempat lubuk siku dulu. Dan malam ni kita akan datang balik untuk merasai suasana malam di sini. Sebab malam memang tak ada siapa masuk kat sini. Saya akan bawa ke lokasi yang dikatakan lemas itu. Lemas yang berdasarkan kisah misteri itu. Okey, saya nak tunjukkan anda lokasi yang hari itu lemas di sini. Yang 3 hari baru jumpa. Kita kena berjalan kat situ sikit, Gosh. Hati-hati ya, Gosh. Alright, tuan-tuan, yang dikatakan lokasi lemas, tak silap saya 6 tahun lepas, nampak licin. Licin, memang sangat licin. Saya pun hampir tergelincir. Batu dia memang sangat licin. Dia nak menyeberang ke situ. Alright, dia nak menyeberang ke situ dan dia terjatuh. Dia terjatuh. Dan itu air memang air pasang. Dan dia terjatuh dalam jeram, di mana selepas jatuh tu dia tak ditemui selama 3 hari. Inilah lokasi dia sepanjang sini. Dia nak seberang situ, sampailah ke sana, kawasan lokasi hotspot yang dikatakan kawasan lemas tu. Jadi sini dia punya starting. Kita akan tunjuk dia punya ending. Anda tengok daripada sini pula.
Okay, anda tengok arus deras dia tu. Dan juga jeram dia tu. So daripada sana sampailah ke sini, ke hujung tu. Dikatakan kawasan lemas. Dan bomba telah mengambil masa selama 3 hari cari luar daripada kawasan ni dan juga kawasan sini. Ambil masa selama 3 hari. And then dia timbul balik juga dekat sini. Sedangkan penyelam dan anjing K9 dah turun dekat sini. Lepas 3 hari dia terkeluar daripada pusaran air tu dalam keadaan separuh bogel. Jadi insyaAllah kita akan bermalam di sini. Dan juga kalau ada rezeki kita akan trekking ke situ, coach. Kita akan trekking ke situ kalau air tak laju sangat lah. So tengok macam mana keadaan malam ni. Jadi sekarang kita nak mandi dulu. Kita nak mandi manda, kita nak santai dulu. Malam ni kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, saya on the way nak ke Sedim. Macam mana belalang ni boleh masuk dalam kereta? Tadi petang kami dah pergi. Kita tengok belalang ni sampai mana nak duduk sini. So kita dah bubur belalang yang dalam ni. Kita akan pergi ke Sedim balik. Dan insyaAllah kita akan lepas kat sana lah. Sebab pelik lah. Pelik, memang pelik. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lah. So saya tunjuk dulu kita nak pergi ke Sedim. Kita akan lepaskan binatang ni kat sana. Ni lah tempat dia. Oh ni. Kebuk tu kat dalam. Tutup tu tengok. Memang kalau hari besar untuk nak mandi tu. Nampak ada kereta tu. Ada kereta tu nanti. Kau orang kerja sini apa. Kereta putih tak ada. Tak tahu sini tadi. Jom kita turun. Semua turun. Salam. Dia punya ayak tu Allah Malaikum Nabi Sulaiman Allah Malaikum Sulaiman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Salam ya Rabbal Ibrahim wa Mikail wa Israfil wa Israfil Malaikum Sulaiman minal masjid wal maghrib Jumlah wa insana wa riha wa qamana Musliman kasiran kasiran Subhanahu wa ta'ala. Dia terus sini, dia nak cross di sini. Bila dia cross ke sini, sini batu memang licin. Kalau anda tengok dalam ni, batu ni semua berlumut. Ni yang nampak besaran dia. Nampak besaran dia macam pelik-pelik kan. Nampak macam ni. Satu kabur kat sini juga. Start pada situ, licin lah. Ni, ada lumut. Kalau pada sini berlumut, hampa yang dalam nak rendam tu lah. Dalam dalam ni dalam kat sini. Dalam kat sini ni. Ya. Besar-besar. Yang depa kata kan. Orang kampung kata nampak dah betul. Bawah batu ni. Bawah batu ni ada satu gua nak masuk. Ada slope kata. Bila masuk dia tak tahu slope tu mengakhir sampai mana. Dia keluar kat sini balik. Kau alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekiranya belalang itu binatang, maka jadikanlah ia binatang, teruskanlah ia dengan binatang. Tapi sekiranya ia jelmaan jin, syaitan dan iblis, aku telah pun menghantarnya ke tempat asalnya. Dan tak perlu lagi kau mengikut aku. Wahai jin, syaitan dan iblis, tak perlu lagi kau mengikut aku.
satu. Di sini kata pemutus. Lapan Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Qarqawatis salatu, qarqawatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan sesekali engkau mengikuti kami lepas kami keluar daripada sini. Ini adalah tempat kau dan ini juga tempat aku untuk melawat. Ini adalah tempat kita semua. Kita hanya menumpang di bumi Allah. Kita hanya hamba Allah sahaja. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak? Besok malam ni patutnya kami nak syuting lah. Tapi bila jadi macam ni, nanti saya akan ceritakan kisah dia. Kita bukan nak percaya benda ni jin ke apa kan. Tapi dia datang pada sini, kita lepaskan dekat sini lah. Sebab masing-masing hari ni jiwa kecelaruan. So kami pilih untuk tidak teruskan syuting, kita lepas dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Jadi dah tak sana. Keluar. Look. Tadi dia duduk kat botol. Keluar. Keluar lah. Sampai dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masuk dalam botol tadi, dia punya duduk kat dalam botol nak keluar. Tak boleh kau? Tak boleh. Tak masuk oh. Tak mau keluar. Keluar lah. Dah sampai lah. Keluar. Sebab tak payah tak boleh. Keluar. Keluar. Tak nampak tu. Tak nampak tu. Padahal masuk dalam botol, hang duduk terus dekat tudung botol. Tutup pintu semua. Tak mahu dia masuk. Tingkap semua. Dah mana ni? Masuk dalam botol tadi, dia terus duduk. Dia duduk ujung tu. Masuk dalam botol, dia terus duduk dekat sini. Dia sentiasa duduk dekat tudung botol ni. Nak keluar. Bila bagi keluar sini sampai nak bagi keluar, dia tak mau keluar. Tengok kamera. Alah, pergi keluar. 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 Tu, lubang keluar dah ada dah. Keluar. Patah balik tu. Nampak. Dia patah balik tu. Nak ikut aku pergi mana? Nak ikut aku pergi mana? Ni tempat hang ni, hang main pada sini tadi. Keluar. Aku dah buka dah tudung botol tu. Tadi hang duduk kat tudung botol tu kan? Hang nak ikut aku pergi mana? Apa yang nak pada aku? Hang nak apa pada aku?
Aku tak mau bersahabat berkawan apa semua, aku tak mau kawan-kawan aku tak mau. Keluar. Dah pisau kan? Kau tak nak. Keluar. Oh, nak pisau keluar tu ya. Balik lah ke tempat asal lah. Kau dah masuk dah kita orang. Ni dia ni. Tu. Kita bagi dia balik lah. Duduk tempat asal dia. Tu. Dah. Nampak lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. So, tadi anda dah tengok dah kan macam mana peliknya tadi situasi tadi. Sekarang pukul 1.04 minit 17.1. Patutnya hari ni memang kami planning nak syuting. Petang tadi kami dah buat review dan Pantun ikut sekali. Sebab Pantun untuk review tempat Sedia Eco Resort. Malam dia tak ikut lah. Untuk paranormal memang saya tak bagi perempuan ikut. Jadi elok kami nak datang Sedim tu, jadi peristiwa belalang. Dan itu coach tak tahu kan? Tak dapat tahu tak dapat tahu. WeChat main ambil rumah, baru dia bagi tahu benda yang belalang ikut sampai balik rumah. Yang pelik tu, melekat dekat cermin. Sepanjang kita balik pada Sedim tak perasan langsung. So bila nak pergi Sedim balik, nak syuting ada benda tu, and then tiba-tiba Pantun pula dia call. Sebab time tu coach yang bawa kereta, bawa kereta depan-depan ni tak nampak apa langsung. Memang tak ada apa pun binatang. Yes. So Pantun call kami, dia kata dia sakit. Bila dia call dia kata dia sakit, belalang pula ada ni. So kami fikir kami nak balik ni, kami terus ke rumah dia untuk bagi air penawar. Air penawar pernah buat lah, air penawar dari belakang kan. So bila jadi macam ni, kita kena pentingkan keselamatan dulu. Konten tu nombor 2. Konten tu tak penting, keselamatan diri dan rakan itu yang penting. Konten tak ada tak apa, jangan nyawa melayang. Itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Teruskan support kami, insyaAllah. Sebab memang ada halangan macam ni, memang kami tak pentingkan konten lah. Kami pentingkan nyawa kami lagi. So terima kasih sentiasa support kami. Assalamualaikum. Okey, jadi tuan-tuan dah tengok tentang belalang tu. Saya bukan terus nak katakan belalang itu adalah jelmaan jin, syaitan ataupun iblis. Bukan tuan-tuan, tapi penceritaan dia sangat pelik. Untuk makluman anda semua, pada sebelah petang, saya dan coach dan Pantun pergi ke Sedim Eco Resort untuk membuat review tempat tersebut. Maksudnya Pantun ikut sekali sebab dia tukang cakap. Kemudian kami pergilah ke tempat air terjun untuk mandi-manda. Selepas settle tu, malam tu memang saya nak buat eksplorasi. Saya, coach dengan balak. Time tu King tak boleh ikut. Petang tu kita baliklah daripada Sedim. Kami bertiga, saya, coach dan Pantun baliklah ke Penang. Jadi waktu balik tu coach yang bawa kereta. Saya duduk dekat sebelah dia, Pantun duduk di belakang. Sepanjang balik tu tuan-tuan, yang nak cerita pelik ni tuan-tuan, tak jumpa sebarang makhluk binatang pun di dalam kereta. Kalau dah terjumpa belalang tu, Pantun awal-awal lagi dia dah menjerit dah. Kalau saya nampak pun saya dah perasan. Tapi kalau coach nampak pun dia dah bagi tahu saya dah. Tapi tak jumpa apa. So petang tu kami balik. Saya drop Pantun, and then saya drop coach. Saya bawa balik kereta. Dan kami janji pukul 9 kita akan gerak pergi ke Sedim semula untuk membuat eksplorasi. So pukul 9 tu Balak datang ke studio saya, berkumpul di situ, dan saya pergi ambil coach. Semasa saya masuk kereta dengan Balak tu lah saya pelik. Mula-mula saya terfikir belalang ni ada dekat luar cermin. Tapi bukan, dia ada di dalam cermin, dalam kereta. Pelik. Mana muncul belalang tu? Sepanjang perjalanan daripada Sedim balik ke Penang waktu petang tu, tak jumpa apa-apa, tak nampak apa-apa. Perjalanan sejam lebih tuan-tuan, tak nampak apa-apa. Dan saya dengan coach bukan smoking. Kalau smoking, kami buka tingkap, kemungkinan besar boleh masuklah belalang tu. Tapi tak smoking, sepanjang jalan tutup tingkap, buka aircon, tak ada apa-apa yang masuk. Jadi
pelik. Kalau tuan-tuan kata saya pergi ke Sedim semata-mata nak hantar belalang tu, bukan tuan-tuan. Buang masa, buang karen. Saya pergi ke Sedim memang ada tujuan untuk eksplorasi. Dan benda tu pula, saya, coach dengan balak beranggapan datang daripada Sedim. Jadi, kita hantar baliklah dekat Sedim belalang tu. Tapi yang peliknya tuan-tuan, perangai belalang tu lah. Bila dah letak kat dalam botol, bila dah masukkan ke dalam botol, dia usaha pergi ke tudung botol untuk keluar. Bila tengok dia macam tu sangat kan, saya pun bacalah doa Nabi Sulaiman dengan niat untuk menenangkan binatang tu. Bila baca lagi dia mengamuk. Lagi bukan mengamuk macam ni, dia agresif. Yes, agresif. Saya tengok coach tengok saya tengok balak, semua masing-masing bakat tengok. Hey, pelik binatang ni. So tak apalah. Sampai dekat Sedim, kami pun lepaskanlah belalang tu semula. So, saya dah buka tudung dah. Kalau tuan-tuan tengok tadi video tadi, saya bukan hempas manja tuan-tuan. Saya hempas kuat untuk dia keluar daripada botol itu. Tetapi daripada saya hempas kuat tu, dia dekat tudung botol dah, dia masuk balik pergi ke punggung botol tu. Dia tak nak keluar pula. Selepas itu yang pelik, bila saya tanya dekat balak, balak ada pisau tak? Bila dia dengar perkataan pisau tu, laju pula dia keluar. So, apa pendapat tuan-tuan? Apa komen tuan-tuan tentang belalang itu? Sebab kalau tanya saya dengan coach dengan balak, something wrong lah. Something weird. Selepas keluar pula belalang tu daripada botol, tak lama kemudian, pantun call. Pantun call coach, dia bagi tahu dia sakit badan. Tiba-tiba dia sakit badan. Dia muntah-muntah, asal nak muntah angin pun semua, badan tak sedap. So, saya dengan coach dan balak pelik. Lepas-lepas kita lepas belalang tu, lain macam pula. Sepatutnya malam itu kami buat eksplorasi tuan, kami bertiga. Tetapi bila dah jadi macam tu, tak elok lah kalau kata abaikan si pantun tu. Dia tengah sakit. Dia call tu, dia bagi tahu dia tengah sakit. Kalau atas dasar perikamanusiaan ni, tak sanggup saya nak buat eksplorasi. Kawan tu dah mengadu sakit. Dia pula ikut kami petang tadi untuk buat video. Jadi, kalau saya terus ke eksplorasi, tak ada rasa tanggungjawab lah. Jadi sebab tu lah, tak ada eksplorasi malam tu. Dan saya beritahu dekat coach, tak apalah coach, kita balik ke Penang semula. Kita buat air penawar bagi dekat dia. So, daripada nak fikir konten, saya fikirkan keselamatan kawan-kawan lah. Jadi kami pun bergegas balik ke Penang, bagi air penawar. Kemudian pagi esok, coach check dengan pantun. Dia kata okey sikit dah, cuma rasa sengal-sengal. Okey, so apa kata tuan-tuan, puan-puan? Drop tuan-tuan punya komen dekat bawah. Apakah pandangan tuan-tuan, pendapat tuan-tuan tentang belalang itu? Sebab macam misteri kan? Macam misteri. Saya tak kata, saya tak attack langsung. Ni jelmaan jin ni, jelmaan iblis ni, jelmaan syaitan ni. Sebab saya tak tahu semua tu. Yang lebih mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. So, habis cerita bab belalang. Alright, Assalamualaikum guys. Apa aktiviti kami malam ni adalah aktiviti night trekking. So ada night trekking malam ni untuk para supporters, bagi mereka rasa berjalan waktu malam dan rasa macam mana explore tempat-tempat misteri. Contohlah, so kami bawa lah tempat-tempat macam ni. So stay tune, dia Gitar Gapuk. Dan kemudian kita masuk pula bab supporters punya program. Okey, pada sekian tarikh tersebut, saya ada buat program bersama supporters, glamping glamping dan beberapa aktiviti lah. Jadi dekat sini ada beberapa aktiviti yang kami buat, tubing, pergi ke tree top walk Sedim. So, nak dijadikan cerita, pada malam tersebut, selepas isyak, ada program night trekking. Kami pun pergilah ke night trekking, berjalan apa semua, dah pusing keliling Sedim tu. Bila balik,
ada beberapa supporters yang nak rasakan suasana uji nyali. Padahal tak ada pun dalam plan. Jadi bila dia kata nak rasa, tak apalah, kita bagilah tinggal 5 minit cukup lah. So saya bawa lah seorang supporters ni pergi tinggal dekat satu tandas. Ready ya. Tekan 1 second baru cakap, jangan tekan. Go. Ada je tu. Kalau saya kira pada nombor 1, dengar dia dengar nombor apa? 1 2 3 4 5. Dengar nombor apa, Coach? 2. Dengar nombor 2. 1 second kena ni dulu. 1 2 3 4 5. Okey, 1 second juga. Okey. Okay, hari ini kita membiarkan salah seorang volunteer untuk merasai pengalaman ditinggalkan bersendirian. Coach dari Kosan Hang. Coach ini apa dah? Coach daripada Kosan Hang. Okey lah. Panggil coach daripada Hang, daripada Kosan Hang. Ingin membuat ujian radio. Coach, okey, ingin membuat ujian radio. 321 123. Kita terima dengan jelas 1 2 3 3 2 1. Duduk sini. Mungkin yang tak lama, tapi rasa tak lama nak ready. Duduk sini. Ya, betul. Ini 20 minit. Baik, kita terima. So kita kru kita orang standby ni yang lain kita suruh boleh action bagi makan goyang. Alright, abang stay sini dulu. Sampai 12. 5 minit kita akan ambil. Sini selawat. Baca lah apa yang berzikir apa semua. Duduk relax lah. Ya, tolak. Alright. So kalau apa-apa boleh pakai orang lagi lah. Pakai orang kita pergi panggil. Kalau ada apa-apa panggil kami main tuan. Alright. Selepas kami keluar daripada tandas tinggalkan orchid, kemudian tiba-tiba pantun kena rasuk. Kami berkumpul di kawasan parking kereta tu, berhampiran dengan tempat yang saya lepaskan belalang tu. Dia kena rasuk. Dia first kena rasuk. Lepas tu saya pun pergi nak merawat dia. Kemudian saya teringat, ada orchid di dalam tandas. Dia tinggal sorang-sorang. Sekejap jadi apa-apa pula nanti. So saya panggil King. King, tolong backup Sat. And then saya nak pergi ambil orchid. Saya ambil orchid. Bila balik ke tempat berkumpul semula, melarat. Jadi 2 orang pula kena rasuk. So bila dah 2 orang kena rasuk tu, dah meracau macam-macam. Alhamdulillah dekat situ dah boleh rawat. Tapi tak sepenuhnya apa diorang tu recover. Tak sepenuhnya. Semua balik ke base balik. Semua balik ke chalet balik. Bila balik ke chalet, ada seorang lagi pula kena. Tapi dia tak kena rasuk, dia jadi blur. Muka dia macam mana saya nak lakonkan balik. Dia blur. Tanya nama pun tak tahu. Senyap. Dia tak respon apa pun, dia blur. Dia blur kan. So pada malam tersebut, saya dengan Balak lah yang standby. Kami semua tidur di dalam chalet. Tapi saya dengan Balak ni jarang nak tidur dalam chalet. Kalau pergi tempat outdoor ni, kami akan bawa kemah ataupun hemok, akan tidur dekat luar. Jadi saya bergili-gili dengan Balak standby. Dan saya pesan dekat King dengan coach, kalau dengar je ada menjerit ke apa ke, kita pergi terus. So pada pagi tersebut, ikutkan program, kami pergi ke Tree Top Walk. Disebabkan saya tak tidur, berjaga dengan Balak, saya tak boleh pergi. Saya minta Min cover, bawa geng-geng supporters pergi. Sebab apa? Memang dah barai. Sebab time merawat tu dah barai. Bayangkan histeria tu berlarutan dekat beberapa jam, 2 jam hingga ke 3 jam. Nak asingkan lagi peserta-peserta lain supaya tak terkena, mencabar tuan-tuan. Sebab itulah saya buat dalam keadaan
saya buat dalam bilangan yang kecil. Lebih kurang 20 orang je saya buat program itu. Boleh buat ramai lagi, tapi disebabkan tenaga pengajar dan tenaga perawat yang sangat minimum, sebab itulah saya buat bilangan kecil saja. Jadi sekian saja penceritaan saya tentang misteri Lubuk Siku. Dan cerita tentang supporters ni adalah satu bonus lah untuk anda. Dia macam berkait tau. Apa yang saya terlintas di fikiran time tu, belalang tu aku lepas dekat situ, pantun tiba-tiba kena rasuk dekat situ, lepas tu berjangkit dengan seorang lagi. Yang seorang lagi tu pula berjangkit flat tu, pengsan tu. Tuan-tuan bayangkan, majoriti perempuan ramai gitu. Saya dah risau dah ni, tolonglah janganlah melarat dekat ramai orang. Tapi setakat tu 3 orang lah. 3 orang je yang kena. Tapi 3 orang tu pun nak merawat tu, nak bersilat tu pun habis tenaga. Jadi dekat sini saya pun nak memohon maaf. Saya nak ambil kesempatan nak memohon maaf pada geng-geng supporters. Saya tak dapat bawa anda pergi ke Treetop Walk. Saya tak dapat lead anda. Anda tetap pergi tapi saya tak dapat join. Sebab apa? Saya memang dah barai. Dan itu Min yang bawa. Jadi sekian saja penceritaan saya dekat sini. Dan saya nak bagi nasihat sikit lah. Mana saja kita pergi, jangan terlampau seronok. Tambah-tambah dekat tempat yang ada arus ni. Bila kita terlampau seronok, makhluk-makhluk dekat situ akan berusaha untuk membuatkan kita leka. Leka tentang apa? Leka untuk beringat-ingat tentang keselamatan kita. Jadi, tuan-tuan, mana-mana air terjun sekalipun, bukan sedim saja. Mana-mana air terjun sekalipun, mana-mana tempat rekreasi sekalipun, jagalah diri anda. Jagalah lisan anda, jagalah perbuatan anda. So, setakat ini sajalah penceritaan saya. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.